Okey, so sesi malam ni kita akan record untuk rujukan dan tambah baik lah untuk sesi-sesi seterusnya. Baik, so pada malam ni ada tak antara tuan-tuan dan perempuan malam ni yang belum pernah dengar nama Surf? Kalau belum pernah dengar, boleh je tulis kat chat tu, nanti saya akan tengoklah. Kalau tuan-tuan belum pernah dengar, mungkin saya perlu lebih fokus pada tuan-tuan yang belum kenal supaya lebih kenal apa yang Surf tawarkan dan apa yang kita cuba bagi solusi lah pada workshop-workshop. Jadi sedikit pengenalan tentang saya. Nama saya Hafiz Syukri. Saya ada latar belakang IT dan Surf juga satu syarikat yang berfokuskan kepada data. Jadi kita memang obses dengan data sebab kita percaya dengan data ni banyak boleh bantu kita dalam buat keputusan dengan lebih baik lah. Dan of course data-data ni kalau kita simpan secara digital, secara fizikal, dia ada kelemahan dia dan kita tawarkan untuk tuan-tuan dan puan boleh simpan data-data ni secara cloud based lah. Dan sebelum ini pengalaman saya bekerja sebelum ini dalam industri manufacturing, fokusnya kepada manufacturing wood furniture lah ataupun baby cot. So saya antara tim yang bekerja rapat dengan operation untuk sales dan marketing, berjumpa dengan klien dan baby cot ini kita export di luar negara lah, macam contohnya di Hong Kong, di Japan, di United Arab Emirates. Kalau di Malaysia ada satu syarikat yang kalau tuan-tuan ada pergi di mall, ada satu brand nama dia Baby Shop. So Baby Shop ni adalah salah satu syarikat yang kita supply baby cot pada mereka lah. So itu sedikit latar belakang tentang saya lah. Okay, so malam ini fokusnya ialah untuk terangkan tentang Sfera Auto. So nama syarikat kita Surf. So workshop management system yang kita panggil sebagai Sfera Auto ini ialah produk utama kita yang kita tawarkan pada workshop. Dan produk kedua of course Surf Apps ni. So itu ekosistem yang kita sediakan dan kita bangunkan untuk pemilik-pemilik bengkel, tak kisahlah workshop motor ke ataupun workshop kereta. So sepanjang saya terangkan malam ini, kalau tuan-tuan ada persoalan, ada pertanyaan, boleh je tanya direct ataupun tulis di ruangan chat pun boleh. Nanti ada masa di hujung nanti saya akan baca setiap satu soalan tuan-tuan dan puan supaya saya boleh menjawablah setiap persoalan yang tuan-tuan ada dalam fikiran. Right, so ini ialah misi Surf. Ini ialah misi yang utama Surf. Kalau kita tanya pasal Surf ni, orang ingat Surf ni ialah servis, singkatan kepada servis. Tapi Surf ni dia membawa maksud sebenarnya khidmat. So kita nak beri khidmat kepada pelanggan, kepada manusia. Sebab kita nak menghubungkan kita nak sediakan khidmat dan menghubungkan antara manusia dan teknologi. Sebab kita percaya kita ada proses-proses dalam kita berurusan dengan customer yang kita boleh ringkaskan dan kita mudahkan. Dan kita percaya dengan bantuan teknologi kita boleh mudahkan cara kita berurusan dengan pelanggan untuk urus servis workshop. Kenapa tak boleh dengar suara ya? Boleh tuan-tuan ada dengar suara saya tak? Ada yang tak dengar ke? Dengar. Okay. Right. So itu ya misi kita lah. Right. Seterusnya saya nak cerita sedikit tentang garis masa Surf. Okay. So pada tahun 2017 kita start mulakan syarikat kita. So peringkat permulaan tu kita punya model business berbeza. Kita bangunkan apps dulu. So apps ni kita kolaborasi dengan mekanik freelancing untuk servis on the go. Maksudnya untuk servis di luar workshop, di tepi jalan kalau ada breakdown ke ataupun servis di rumah. So minor servis, kita akan linkkan job-job ni kepada freelancer mekanik ataupun Surf partner kita ni lah. Kita akan sambungkan job ni kepada mekanik. Tapi kita nampak ada banyak peluang lain, kita tambah lagi servis-servis yang kita nampak ada potential. So kita tambah dengan road assistant dan bersama dengan My Assist bawah My AG,
bersama juga Bateriku untuk program battery replacement. 2019 kita upgrade on the go ni daripada freelancer mekanik kepada mobile partner ataupun workshop lah. Jadi job-job yang ada kita akan linkkan dengan workshop-workshop. Jadi workshop yang berdekatan dengan lokasi pelanggan tu kita linkkan lah. Kemudian kita ada tambah juga untuk servis renew insurans dan road tax. Semua ni boleh akses melalui Surf App lah. Okay, tahun 2020 masa pandemik itu kita ada perkenalkan beberapa servis. Tetapi yang fokus utamanya ialah drive-in lah yang hari ini dikenali sebagai Sfera Auto lah. So kita memang fokus kepada bahagian kepada workshop untuk servis dan repair lah. So itu sampai sekarang ini fokus utama kita dan kita terbalikkan produk utama kita ialah Sfera Auto dan Surf App tu sebagai complement sebab kita nak grow dan ubah cara macam mana nak interaksi antara pelanggan dan workshop tu. Jadi produk kita bila kita bangunkan untuk bengkel sebab kita nampak dalam industri-industri di Malaysia aftermarket service ataupun workshop ni bengkel ni antara bisnes yang kurang diberi perhatian ataupun beri khidmat. Jadi sebab tu kita bangunkan Sfera Auto ni dan kita nak tuan-tuan dan puan-puan bila pakai Sfera Auto ni bayangkan produk ni lah produk tuan. Sebab ini ialah local produk Malaysian made. Okey, anak Malaysia yang bangunkan dan kalau ada masalah ataupun feedback atau feature yang tuan-tuan rasa perlu ada dalam Sfera Auto boleh bagi tahu kita dan kita akan definitely kita akan consider dengan sangat-sangat high priority supaya kita, kalau demand tu ada ramai workshop perlukan feature-feature tu kita akan tambahlah. Kita sendiri ada perancangan apa yang kita nak develop tapi kita nak dengar juga daripada tuan-tuan dan puan-puan sebagai pengguna lah Sfera Auto ni. Okey. Seterusnya ini sedikit pengiktirafan dan pencapaian. Ini pencapaian 2019 di program super di bawah Teraju kita ada menang kategori pemenang dan pilihan juri 2019. Kemudian ada 2 anugerah di Korea Selatan lah. Dan macam saya cakap tadi kita bangunkan Sfera Auto ni dan Surf App ni bukan hanya untuk di dalam Malaysia tapi kita juga ingin perkembangkan di luar negara. So tim kita memang dah explore market luar negara dan of course bila kita dah sign MOU bersama dengan agensi kerajaan bila kita di sana hari tu dan bila officially dah boleh digunakan dan sekarang kita dalam proses untuk localization lah. Jadi sebab tu kita cakap kita fikir tuan-tuan kalau bila pakai Sfera Auto ni kalau ada feature yang tuan-tuan rasa perlu dan ada feedback untuk tambah baik tuan-tuan boleh beritahu saya dan kita akan improve bergantung pada demand industri otomotif lah ataupun workshop sendiri lah. Okay. So ini antara cabaran dan masalah di bengkel yang kita dapati masa kita pergi ground visit, kita buat research. So ini 5 antara masalah yang kita nampak. Masih lagi ada workshop yang record transaksi secara bil buku ataupun Excel. Dia tidak salah tetapi cuba kita bayangkan let's say kita simpan dalam phone, dalam komputer, hard disk tu corrupt. So data-data tu kita simpan dalam komputer tu, Excel tu hilang macam tu je. Dan kalau bil buku pula macam kita tahu baru-baru ini macam keadaan banjir kan. Bila data-data ni kita dah simpan secara fizikal sahaja, okey, dan habis maksudnya hanyut dengan air ataupun tulisan tu semua dah kabur kan. Jadi itu kita fikir satu kerugian lah sebab kita tak nak data-data yang sangat penting ini hilang begitu saja sebab kita dah simpan data dah lama kan. Okey. Tuan-tuan kalau ada soalan boleh je letak kat ruangan chat ataupun boleh je tanya saya. Nanti saya akan cuba jawab. Alright, seterusnya rujukan selepas servis. Kalau pelanggan tu datang let's say return job ataupun pelanggan tu datang next time kali kedua kan, kita nak rujuk servis itu secara cepat. Kalau kita simpan secara manual,
ataupun secara Excel, nak rujuk tu akan ambil masa. Jadi dengan Sphere Auto ni, segala sejarah servis ataupun keadaan kereta tu lepas servis, semua kita boleh rujuk melalui Sphere Auto. Hanya type dia punya nombor plate, kita boleh rujuk dalam Sphere Auto. Dan nombor 3, servis selepas jualan. Macam mana kita nak follow up pelanggan. So kita percaya pelanggan-pelanggan ni kalau kita ada buat personal touch, okay, kita dah set bila kita nak follow up dengan dia, dan let's say ada slow down dalam bulan tertentu atau minggu tertentu, kita boleh gunakan data-data yang kita simpan, okay, some other inspection form ataupun next due date yang kita dah set sendiri, workshop sendiri set. So let's say dia buat minor service kan, after 6 months, ataupun ada buat major, dan after 1 year kita nak follow up dengan pelanggan ni kan. Tuan-tuan sendiri boleh set, dan tuan-tuan sendiri boleh akses kepada data ni dan boleh tengok sendiri data ni bila next due date. Yang ni saya akan tunjukkan dekat demo nanti macam mana tuan-tuan boleh nampak lah data ni. Seterusnya ialah uruskan appointment. Appointment, kita ada satu job card yang kita, ataupun kalender lah yang kita bangunkan dalam Sphere Auto, yang tuan-tuan boleh simpan terus appointment ini dalam Sphere Auto tu. Appointment ni kebiasaannya yang melalui research kami ataupun daripada ground, daripada workshop sendiri, ada appointment yang masuk melalui WhatsApp, ada yang melalui phone call. Jadi data-data tu sama ada dekat bos saja, ataupun di foreman saja, ataupun di admin saja. Tapi dia ada 3 tempat. So kita nak kumpulkan, nak susun elok-elok dalam job calendar kita lah, supaya kalau bos tu dapat apa ni, appointment tu melalui WhatsApp, boleh terus record dalam Sphere Auto. Sebab appointment ni dia sama ada boleh datang pada bos, foreman ataupun admin, atau pelanggan sendiri yang boleh buat appointment. Jadi kita nak semua appointment ni kita simpan pada satu tempat supaya semua orang boleh rujuk. Admin boleh aware, foreman boleh aware, bos pun boleh aware. So harian tu kita dah tahulah kereta apa yang bakal datang, dan semua orang aware, dan semua orang boleh ingatkan masing-masing lah untuk job-job ataupun appointment yang bakal datang ke workshop ni. Dan seterusnya, akhir sekali ialah invoice physical dan invoice digital. Of course, kita tahu ada pelanggan yang diorang masih selesa dengan invoice physical, tapi ada juga pelanggan yang mereka tak kisah kalau kita WhatsApp je dekat diorang invoice digital ni. Sebab dalam Sphere Auto, kalau pelanggan yang dia tak kisah dengan invoice digital, kita boleh WhatsApp terus kepada pelanggan ini. So kita ada sediakan satu button WhatsApp invoice, dan tuan-tuan boleh terus je WhatsApp kepada pelanggan ini invoice digital ni. Untuk pelanggan yang masih selesa dengan fizikal, kita boleh print out pada sistem lah untuk mereka. Tapi kita nak menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan bagi invoice digital pada pelanggan. Sebab kalau kita WhatsApp invoice digital ni kan dekat dia boleh rujuk data tu ataupun invoice tu melalui phone saja. Kalau nak level up lagi satu, bila tuan-tuan dan puan-puan dah simpan data pelanggan ni, car health report, inspection form dan invoice dalam Sphere Auto, di hujung servis bila dia dah bayar, tuan-tuan dan puan-puan boleh galakkan dia orang untuk download Surf Apps dan rujuk sendiri data tu di situ. Dah habis servis baru minta galakkan dia orang untuk download Surf App supaya data tu invoice, apa ni, keadaan kereta tu dia orang boleh access bila-bila masa je melalui app Surf. Workshop pula, data-data ni ada dalam Sphere Auto. So untuk workshop dalam Sphere Auto, untuk pelanggan dalam Surf Apps lah. So ini antara 5 cabaran dan masalah yang kita dapatilah bila kita melalui kajian kita lah. So dalam kita punya Sphere Auto, macam mana nak record transaksi, ini macam mana rupa Sphere Auto dalam ini rupa quotation dalam Sphere Auto. So tuan-tuan boleh nampak kat sini macam mana nak buat apa ni, quotation dan invoice. Yang ini ada cara untuk mudahkan bahagian ini. Kita tuan-tuan boleh simpan dekat bahagian services dan type saja dekat situ, dan dia ada satu drop down list lah untuk buat quotation tu. Dan kat bawah tu ada kategori, kalau untuk repair maintenance, untuk bateri, untuk let's say untuk motorcycle tu, dia ada apa ni,
inspection form yang berbeza-beza lah. Okay, so seterusnya inspection form. Okay, dalam sistem Sphere Auto kita ada feature yang bagi kita sangat unik, iaitu kita ada satu inspection form ataupun checklist untuk selepas servis lah. Kita ada sediakan 23 basic part points yang mana tuan-tuan boleh guna untuk record keadaan kereta tu selepas servis. So next time datang kita dah tahu dah keadaan kereta tu, dan bila kita dah tahu keadaan kereta tu, kita boleh gunakan data tu untuk upsell kepada pelanggan mana bahagian yang perlu tukar. Dan data ini bukan saja workshop boleh gunakan, pelanggan juga boleh tahu keadaan kereta dia, dan dengan itu boleh of course boleh naikkan credibility workshop lah. Okay, so untuk rekodkan inspection form ni dia ada 4 stage. Satu buat quotation, estimated time of service, yang ni kalau tuan-tuan nak tinggal pun tak apa. Yang ketiga ialah assign mechanic to job. Saya ada satu persoalan kepada tuan-tuan dan puan-puan malam ini. Untuk assign mechanic to job, dalam Sphere Auto kita ada role, branch manager, supervisor, mechanic. Jadi role ni branch manager dan supervisor ni untuk sekarang diorang boleh akses semua feature-feature yang ada dalam Sphere Auto. Tetapi untuk role mechanic, sebagai contoh dekat sini saya Ahmad Sazwan kan. So bila kita dah assign mechanic to job ni, mechanic ni hanya akan nampak tugas apa yang ada untuk dia sahaja, active job yang kita dah assign dekat dia. So itu untuk mechanic. Jadi dalam ruangan mekanik ni saya ada satu persoalan. Nanti masa demo saya nak tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan selesa dengan feature mekanik ni? Kejap lagi saya akan tunjuk. So last kali ialah inspection form. So inspection form ni kalau kita dah submit dan kita dah record payment, dia akan jadi car health report ataupun report kesihatan kereta lah untuk pelanggan. Untuk workshop, tuan-tuan boleh record segala inspection report ni, dan boleh letakkan rating lah ataupun keadaan kereta tu. So yang warna hijau ni masuk dalam keadaan yang sangat baik ataupun baik, dan warna kuning dan sehingga warna merah, yang kalau tekan satu ni, warna merah ni masuk dalam keadaan yang sangat teruk lah, ataupun kita dah saja dekat pelanggan untuk tukar, mungkin dia tak nak tukar. So kita record je keadaan kereta tu macam mana, supaya let's say ada return job ataupun dia datang next time, kita tahu dah kereta tu dalam keadaan macam mana. So kita ada sediakan 23 basic part points lah untuk tuan-tuan dan puan-puan record dalam Sphere Auto. Kita ada 4 kategori: interior, exterior, under vehicle, under hood dan tire. Okay. Dan ini ialah temu janji dan jadual kerja. Macam saya cakap tadi, dalam Sphere Auto kita ada job calendar ataupun job card. Job calendar ni ialah untuk tuan-tuan tengok berapa banyak job yang tuan-tuan dah buat minggu tu, hari tu, bulan tu, dan tuan-tuan boleh tengok sendirilah berapa job yang tuan-tuan record dalam masa tertentu. So dekat sini, ini ialah data yang real daripada workshop sendiri. Macam ni diorang record data ni. Okay, ini semuanya sudah dibayar. Okay, kalau nampak kat sini belah kanan ni ada pending, ada accepted, ada completed. So pending ni maksudnya kita belum lagi buat quotation dekat dia, hanya masuk dalam list saja. Accepted ni maksudnya quotation tu sudah di accept dan sedia untuk servis, dan last kali completed ni maksudnya sudah complete service lah. Kalau untuk payment completed, dia akan ada label lain di bahagian bawah. Nanti saya akan tunjuk kejap lagi. So ini macam mana tuan-tuan dan puan-puan punya workshop bila dah isi segala temu janji dalam workshop ni. So ini cara apa yang kita dah bangunkan, yang kita fikir boleh bantu workshop untuk menguruskan temu janji dengan lebih baik lah. Dan invoice digital, macam ini poin yang kelima saya sebut tadi. Invoice digital ni yang pertama, kita boleh WhatsApp terus pada pelanggan ni. Sebab tu dua sahaja data yang kita perlukan untuk workshop record bila nak buat invoice pada pelanggan: nombor plate kereta dan nombor telefon pelanggan. Kenapa ada nombor telefon pelanggan? Sebab kita nak WhatsApp
invoice tu kepada pelanggan. Dua ni saja. Kalau pelanggan tu nak physical paper, kita boleh tekan print invoice lah untuk pelanggan itu. Okay, kita bagi di physical paper. Dan kat sini boleh nampak payment method online transfer. Tuan-tuan boleh record ada 3 payment method, cash, online transfer ataupun credit card. Dekat sini sangat penting sebab supaya kita tahulah kalau kita tutup account kita by end of the day, 4:30 pukul 5 petang, kita nak tahu berapa banyak yang cash yang kita dah ada on hand dan berapa banyak yang masuk ke account kita. Disebabkan itu payment method ni tuan-tuan boleh record lah. Sebab kita percaya kalau kita record ni kita boleh elakkan kebocoran duit tu lah. Sebab biasanya kalau kita sebab ada workshop yang dia orang just tulis je, kumpul je data tu, invoice tu, dia orang record hari Sabtu untuk semua sekali, seminggu tu kan. Di situ sebenarnya ada kesilapan, dia praktis yang tidak baik sebab di situ boleh berlaku ada servis-servis yang kita lupa nak record. Bila kita lupa record, ada kebocoran cash flow lah kat situ. Kita tak nak tuan-tuan buat praktis macam tu. If possible, record on the spot ataupun end of the day tu pukul 5 tu record terus semua invoice yang ada servis hari tu lah. Dan seterusnya record jualan. Segala invoice yang tuan-tuan dah record, segala SMS yang tuan-tuan dah record, segala data customer yang tuan-tuan dah simpan, walaupun kita simpan secara cloud based, kita juga bagi peluang, bagi option kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk print report ni sebagai hard copy. So boleh tekan je print sales report, print customer report untuk convert dia jadi Excel dan boleh print out secara fizikal lah. So tuan-tuan masih ada walaupun simpan cloud data, masih ada peluang untuk simpan data tu secara fizikal lah, maybe untuk rujuk untuk rujuk dalam filing kan. So dekat sini ada button-button yang kita dah sediakan untuk tuan-tuan gunalah. Dan servis selepas jualan, data-data customer list ni ialah data-data yang tuan-tuan sendiri record, dan data next due date ni maksudnya data ini ialah tuan-tuan sendiri yang record next due date ni supaya tuan-tuan tahu pelanggan mana yang tuan-tuan nak follow up ataupun nak WhatsApp untuk panggil dia datang servis bila dah dekat dengan tempoh servis next due date tu lah. So ini antara feature yang kita rasa sangat penting untuk workshop. Let's say ada slow day, slow week ke, kita boleh guna. Sebab kalau kita nak dapatkan pelanggan baru, cost dia lebih tinggi daripada kita nak dapatkan pelanggan yang kita dah ada ni. Baik kita fokus pada pelanggan yang kita sudah ada, yang dah biasa dengan kita, dan mungkin dia selesa dengan kita punya servis, dia boleh consider untuk datang ke workshop kita sekali lagi. Dan button-button kat sini, kalau tuan-tuan nampak, ada button view more, view invoice. Kita boleh tengok dia punya berapa dia punya spending habit dia, maksudnya berapa dia punya kebiasaan dia spending kat workshop kita, and then kita boleh tengok juga sejarah dia servis dekat workshop kita. So itu juga satu feature yang kita rasa sangat penting untuk workshop, untuk rujukan. Okay. Seterusnya, okay, dekat sini saya akan tunjukkan macam mana tuan-tuan boleh akses kepada sistem Sfera Auto ni. Okay. Right. So Sfera Auto ni tuan-tuan boleh akses menggunakan laptop, komputer ataupun tablet. Gunakan smartphone boleh? Boleh. Sebab tuan-tuan boleh akses guna Google Chrome, guna smartphone, tetapi dia tidak se-efektif atau secantik bila pakai laptop ataupun tablet lah. Okay. Tapi kalau tuan-tuan nak pakai phone, saya boleh tunjukkan cara macam mana nak akses ni, buat shortcut. Kita dah masuk Google Chrome, lepas tu kita buat satu shortcut dekat smartphone supaya tuan-tuan still boleh record lah invoice ni gunakan smartphone. Tapi untuk optimum, the best, kita pakai laptop, komputer ataupun tablet. So cara untuk akses sistem kita, gunakan link ini. So link ni saya akan share dekat ruangan chat. Okay. So link ini
tuan-tuan boleh access pada link ni untuk register pun boleh kat sini untuk terus masuk ke sistem. Okay. So, cara dia ialah masuk Google Chrome, masukkan link ni, masukkan login ID dan password, okay, dan terus sign in. So terus sign in. Right. So ini rupa dashboard Sfera Auto ni. Macam button-button yang saya tunjuk tadi, print sales report, print purchase report, print customer report. Okay. So langkah pertama pada tuan-tuan yang join malam ni, kalau dah masuk dalam Sfera Auto, kalau tuan-tuan dapat login ID tu melalui saya sebelum ini, kalau nak nak tukar password boleh tukar dekat bahagian user profile ni. Tutorial video pun boleh tengok kat sini. Dia akan redirect kepada YouTube channel kita. Okey. Langkah pertama ialah pergi ke bahagian workshop. Bahagian workshop ni kita sediakan untuk tuan-tuan dan puan lengkapkan butiran workshop. Yang pertama, butiran workshop ni dia akan keluar dalam invoice tuan-tuan. Maksudnya mileage tu, alamat workshop, butiran bank, supaya kalau kita WhatsApp kepada pelanggan invoice tu, dia nak bayar, nak rujuk nombor bank tu, boleh rujuk dalam kita punya invoice tu. So ini ada kategori, ada brand apa yang kita buat, invoice reference number, dan kat sini kalau tuan-tuan ada pakai 2 account untuk bank, boleh tambah kat sini. Let's say tuan-tuan dah asingkan satu untuk pelanggan, satu untuk supplier kan, tuan-tuan boleh tambah kat sini. Boleh tambah beberapa bank account unlimited, okay, dan boleh highlight lah mana satu main bank, okay, bank utama. Okay. Yang kedua ialah bila tuan-tuan dah lengkapkan logo dan banner kat sini, kita akan dalam Surf Apps dia akan auto listing workshop tuan-tuan dalam Surf Apps. Okay. Right. So bahagian workshop profile dah saya dah sentuh. Seterusnya ialah bahagian staff. Okay. Untuk staff, kalau tuan-tuan ada let's say ada 4-5 mekanik kan, ataupun 2-3 mekanik, boleh add staff dekat sini. Kenapa add staff ni? Satu, untuk membezakan role lah. Kat sini boleh nampak role branch manager, ada role mekanik. So role ni dia orang ada capability yang berbeza ataupun access pada sistem yang berbeza. Kat sini kita ada sediakan 3 role untuk sekarang. Okay. Boleh tambah dia punya nama, nombor telefon, role dia, email dan password lah. Sebab nanti saya tunjukkan macam mana perbezaan role-role ni bila saya masuk account mekanik nanti. Alright. Seterusnya ialah bahagian services. Okay. Kalau tuan-tuan dah ada servis apa yang tuan-tuan dah biasa buat di workshop, untuk mudahkan buat quotation dan invoices nanti, tuan-tuan boleh tambah servis tu bersama dengan harga secara manual kat sini, tekan add product and services. Ini ialah tambah secara manual. Dan kedua ialah boleh upload guna Excel. Kita dah masukkan segala servis dalam Excel, upload semua sekali dalam Sfera Auto ni. Dekat sini saya ada satu contoh. Saya ada hampir 1000 list servis yang saya upload, dan ini ialah semua servis bersama dengan harga. So nanti dekat bahagian invoices nanti kita type je dan kita boleh klik je daripada sini sebab ada drop down list. Okay. Okay. Seterusnya ialah bahagian request. Okay. So untuk merekod data pelanggan secara manual, tuan-tuan boleh record dekat bahagian sini, add new request. Okay, sebelum kita pergi add new request, kita boleh nampak ke bawah ni. Okay, ini semua data-data yang saya dah record dalam demo account saya ini. So 5 kereta dan servis ni sudah payment complete lah, sudah bayar dan sudah siap servis lah. Kalau tengok data lama macam ni, kalau ada lebih daripada 2 servis, dia akan jadi macam ni. So, boleh nampak ada 3 servis. Okay. So kita pergi pada bulan yang March tadi. Okay, kat bawah ni boleh tengok payment complete. Kalau nak archive, boleh archive, dia akan masuk dalam request history. Kita nak tengok data lama, kita boleh tekan view. Okay. So ini macam mana rupa job calendar tu yang saya ceritakan tadi. Alright. So macam mana nak record invoice menggunakan sistem kita? Add new request. Di sini yang saya kata tadi, hanya 2 saja data yang paling utama tuan-tuan perlu ambil daripada pelanggan.
Dan yang lain tu kita bagi optional supaya nak mudahkan untuk buat invoicing. So sebagai contoh malam ni saya pakai nombor plate ARM 1900 atau 01. Kita tekan find. Bila servis, kalau nak set appointment ataupun nak let's say yang datang melalui WhatsApp kan, ataupun WhatsApp ataupun melalui phone, kita nak set appointment, kita boleh je set kat sini. Pilih tarikh 13 hari bulan. Lepas tu save data ni dalam Sfera Auto ni. Sebagai contoh, tapi untuk contoh hari ini saya akan buat appointment untuk besok, okey. So 31 hari bulan saya pilih kat sini. Time nak servis, let's say kita anggarkan pelanggan tu datang pukul 10 pagi. Kita next. Okay, nombor telefon dia. Daripada WhatsApp kan, ataupun daripada phone kan, kita ambil nombor telefon dia tu, kita record kat sini. Kat contoh ni saya ambil nombor telefon saya. Okay. So nama dan email optional, tinggal pun tak apa. Dekat sini boleh tengok ada pilihan vehicle, kenderaan. Sama ada motor ke ataupun kereta. Kalau motor, ini pilihan motor. Kalau kereta, ini pilihan kereta. Ada jenama kat sini. Okay, let's say Proton. Untuk contoh malam ni saya ambil Proton Saga. Okay, CC, year dan transmission ni semuanya optional. Kita tekan save. Right, okay. So ini pelanggan ni punya appointment. Kita dah record kat sini. So boleh nampak kat sini. Ini, requesting. Okay. So let's say pelanggan tu datang besok, kita tekan je terus view ni. Okay. Tekan je view ni dan kita boleh terus buat quotation untuk pelanggan tu. Okay. Sebagai contoh nak buat quotation, kan saya dah upload segala servis dekat bahagian services kan. Saya tulis contohnya oil filter kan. Dia akan ada drop down list kat sini. So drop down list ni, let's say kat sini ada oil filter Bosch Proton. Mana let's say ada mana punya minyak kat sini ataupun lubricant ada ke. Tak ada data lubricants, kita pakai je contoh mana kat sini. Okay, let's say 1040 sebagai contoh. Okay, and then kita contohnya ada CVT ataupun gear. Kalau ada gear, untuk contoh kita letak sini. Okay, so harga-harga ini kita dah set dan kita boleh pilih kategori. Kalau kategori tayar, body work ke, aircon ke, boleh pilih kat sini. Tapi untuk contoh malam ni kita pakai repair and maintenance dan kita save quotation. Quotation ni kalau tuan-tuan nak forward kepada pelanggan, boleh tekan je button quotation, WhatsApp quotation ni. So pelanggan ni kita boleh je WhatsApp kat dia quotation melalui WhatsApp kan. So at least bila dia tengok quotation tu, okay, dia setuju, dia cakap accept. Kita proceed je terus untuk langkah seterusnya lah. Set estimated time, yang ni nak tinggal pun tak apa, tapi untuk contoh malam ni saya tunjuk seletak. Okay, 1 jam. Okay, yang ni saya nak bertanya pada tuan-tuan, untuk tuan-tuan tengok. Okay, saya pilih K ni sebagai mekanik. So let's say ada satu kereta tu mungkin 2 mekanik buat servis kan. Sini boleh tambah mekanik lain. Untuk satu job tu 2 mekanik. So save mekanik. Okay, so sekarang ni, ini ialah account branch manager. So dekat tepi ni boleh nampak ada banyak feature. Loyalty lah, expenses, product and services. Tetapi kalau sebab kita dah assign job ni dekat Mr. K ataupun nama dia K. Okay, so job tadi yang kita dah kita dah assign kepada K tu, dia akan masuk ke sini. So ARM 1901. Okay, kita log out sekejap, kita masuk ke account K. Bila kita masuk ke account K, ini ialah active job yang K tu ada. Okay, so mekanik ni dia akan ada beberapa feature saja, dia tak akan nampak semua. Cuma di sini K tu dia boleh segala quotation yang kita create tadi, dia akan jadi checklist kepada mekanik tu dalam dia punya page ataupun dia punya account dia, role dia. Okay, so kalau kita tengok dekat sini vehicle details. Okay,
mekanik sini dia boleh nampak segala butiran. Kalau kita simpan nama, nombor telefon dia, email dia, maklumat kereta dia, mekanik boleh nampak semua ni. Cuma saya nak tahu pada pandangan tuan-tuan dan puan-puan malam ini, maklumat user ataupun vehicle ni okey tak kalau kita bagi mekanik nampak? Sebab ada workshop dia tak selesa sebab ada kemungkinan yang mekanik boleh ambil customer ni jadi customer dia lah ataupun job tepi lah. Yang ni tuan-tuan boleh komen dekat ruangan chat ataupun nanti boleh bagi feedback kat saya. Adakah kita elok sorok maklumat customer ni untuk mekanik dan hanya letak maklumat vehicle detail saja. Yang ni tuan-tuan boleh bagi tahu saya. Dan of course sebenarnya kita nak galakkan mekanik tu sendiri untuk record inspection form tu. Okay, inspection form yang untuk health report tu. Tapi saya nak go back dekat account branch manager. Okay. Okay, so kita dah assign job kepada Mr. K. So Mr. K dia akan proceed buat servis. So kat sini boleh nampak ini status dia. Lead mechanic K. Job progress in progress. Maksudnya tengah buat servis lah. Kalau kita dah record payment, dia akan jadi payment complete lah. Sekarang ni kat sini accept dan in progress. Kalau kita tekan view, okay. So let's say mekanik tu dah buat kerja, dah siap kerja, dan besoknya customer tu datang untuk collect kereta kan, sebagai contoh. Okay. So dekat sini tuan-tuan perlu recordkan dia punya mileage. Kenapa kena simpan mileage kat sini? Pertama, mileage ni dia akan keluar dekat invoice kita. Okay, ini untuk rujukan pelanggan dan juga untuk pelanggan lah, dan untuk kita simpan mileage ni lah untuk rekod kita. Contoh saya letak 100,000, 200,000 kat sini. VIN number, road tag ni duduk optional. Yang next service ni tuan-tuan perlu set sendiri mengikut kepakaran masing-masing dan tuan-tuan punya keselesaan lah. So let's say kalau buat minor service mungkin 3 months ataupun 6 months. Untuk contoh ni saya buat je 6 months untuk bulan September. Nampak ada satu chat kat sini. Tuan Azhar sebut lebih baik sorok maklumat detail customer, mekanik cuma perlu job function yang perlu dia buat saja, bagi pandangan saya. Baik, terima kasih. Kalau ada pandangan macam ni lagi boleh bagi tahu saya supaya saya dapat survey macam ni supaya kita boleh protect jugalah maklumat pelanggan ni daripada mekanik-mekanik lah. Alright. Okay, so last kali inspection sheet ni. So inspection sheet ni macam saya cakap tadi, kalau kita boleh gunakan data ni untuk upsell next time ataupun untuk kita simpan data tu bila next time dia datang kita dah tahu dah. Mudah untuk kita troubleshoot lah. So kalau tadi kita ada tukar minyak enjin, kalau kita ada tukar wiper ke, kalau tak tukar kita letaklah 3. Kalau satu ni dalam keadaan yang tak baik ataupun worn out lah. Kat sini nampak worn bad condition, 5 ni good condition lah. So let's say wiper dia tak nak tukar tapi dia berkeras tak nak tukar, kita letak je 2. So yang lain kita letak je record. Ini mengikut keselesaan workshop sendiri. Saya percaya ada cara tersendiri lah macam mana tuan-tuan nak record bahagian ni. Brake pad, ada brake, ada apa ni, under vehicle punya kategori, under hood, ada check kat sini. Ya, setuju, perlu sembunyikan. Baik, terima kasih Tuan Sayuti. Okay, tadi kalau kita dah tukar minyak enjin, kita letak je 5. Okay. Kalau coolant tak tukar, kita letak je 2. Let's say kita dah ada, kita nak dia tukar 5 parts. Tapi kita bagi dia priority. Okay, 5 ni 3 barang yang priority. 2 ni tuan boleh consider lah untuk tak nak tukar kan. So yang tak nak tukar tu kita letak je 2. So next time kita tahu mana bahagian yang kita nak upsell lah. Okay. Ini saya letak contoh je. So tayar ni let's say dah hampir botak, kita letak 2. Okay. Dan kita ada sediakan 23 basic part point. Tetapi dekat bawah ni kalau ada part-part selain yang tak ada dalam part point, so tuan boleh letak dekat sini sebagai nota tambahan ataupun additional note. Kalau ada recommended service dengan estimated cost juga boleh tambah dekat bahagian bawah ni. Dan data-data ini akan keluar dalam invoice pelanggan tu juga. Untuk contoh saya letak dekat sini drive shaft sebagai contoh. Left side sebagai contoh.
Harga tuan-tuan boleh set sendiri berapa anggaran. So let's say saya letak anggaran 500 bagi contoh. So save estimated cost and then last kali submit. So bila dah submit, last kali untuk kita record payment lah. Okay. So kalau ada servis yang tertinggal, tiba-tiba dia suruh tukar, dia suruh tambah servis kan. Masih lagi boleh edit quotation. Edit quotation, tambah servis lain and then save quotation tu. Dan lepas tu barulah record payment. Okay. Ataupun nak update inspection form kan sebab kita dah tambah servis tadi. Boleh lagi, masih lagi boleh. Tapi kalau kita dah tekan request for payment, dah tak adalah peluang untuk edit balik invoice tu. Okay. So last kali record for payment, proceed. So dekat sini kita ada nampak masih lagi dalam belum bayar. So kita boleh record cash, online transfer atau credit card untuk kita make sure money flow tu kita tahu ke mana dia mengalir kan. So untuk contoh malam ni saya letak cash, okay. So let's say pelanggan ni dia bayar lambat sikit kan, maksudnya dia collect kereta lambat sikit lah. Kalau dia regular customer, kita percaya dengan dia, kita allow dia untuk bayar lambat sikit kan. So untuk kita boleh record bila dia bayar payment ni. Let's say 204 dia bayar 1 hari bulan sebagai contoh ataupun 4 hari bulan. So kita boleh save kat sini, kita record kat sini then mark as paid. So last kali payment tu dah bayar lah. So payment method ada kat sini cash. Dan kalau kita nak WhatsApp pada pelanggan, boleh tekan kat sini. So macam ni rupa invoice workshop tuan-tuan, macam ni rupa dia. Sekejap saya tekan print invoice. So macam ni rupa invoice tuan-tuan bila print out ataupun secara PDF lah. So ada nama workshop, ada alamat, ada nombor telefon, bank details, invoice tadi dan mileage kat sini. Dan tadi kita tambah next recommended service kan ada kat sini. So ini rupa dia secara kalau nak print sebagai secara fizikal lah. Right. So itu rupa dia kalau nak WhatsApp invoice, boleh tekan je button ni dan dia akan redirect kepada WhatsApp WhatsApp web tuan-tuan lah. Okay. Dan kita boleh terus WhatsApp kepada pelanggan. Alright. So macam mana rupa dia, saya tunjuk sikit kat sini, saya tunjuk kejap. So ini rupa dia. Sini ini e-receipt lah. So ini invoice secara WhatsApp. So ini invoice dia. Sama juga lebih kurang je macam macam physical invoice tu punya rupa lah. Okay. Okay. So tadi bila kita dah simpan inspection sheet tu, dia akan jadi car health report. Ini data-data yang tuan-tuan boleh nampak yang tuan-tuan boleh guna untuk upsell bila pelanggan ni datang kali kedua lah, sebab kita dah tahu dah keadaan kereta tu bila dia servis kali pertama. Tanya macam mana serve tax tu, macam mana tuan, sebab sebelum ni kami dah kenakan service tax pada pelanggan. Okey. Kalau ada service tax, boleh tambah je dekat dalam invoice tu. Kat sini ada satu tax kat sini. Berapa persen? So nanti dia akan kira sendiri. Let's say berapa tax tu? Let's say 3%, letak je 3% kat sini. So nanti dia akan automatically included lah dalam total tu. Menjawab tak soalan Tuan Aznan? Kalau menjawab, boleh share dekat ruangan chat. Okay. Right. So untuk pelanggan, kita nak galakkan diorang simpan data ni secara digital. Kalau pelanggan tu dia selesa, sama ada boleh WhatsApp invoice ataupun kita boleh cakap kepada diorang dah habis servis, tuan-tuan boleh je terus akses data tuan-tuan melalui Surf Apps. Maksudnya diorang boleh je download Surf App dan boleh rujuk data tu melalui Surf App. Okay, faham. Okay. So saya tunjuk kat sini contoh macam mana dalam Surf App pelanggan tu boleh nampak data dia. Saya
Right. Okay. Kalau tuan-tuan tengok skrin saya, sekejap ya, saya share skrin sekali lagi. Okay, dekat share screen ni saya buka saya punya phone. Okay, so pelanggan tu dia boleh download Surf app kemudian. Kalau dia buka Surf app, sebab kan dia record nombor plate kereta dengan nombor telefon kan. Bila dia register gunakan nombor telefon dengan dan register dia punya kereta, data tu pelanggan boleh rujuk kat sini. Contohnya CF kan. Okay, so ini. So record kesihatan kereta tu ada kat sini. Mileage dia kat sini. Okay, ini yang tuan-tuan record tadi tu ada kat sini. Right. Kalau dia nak rujuk invoice tu secara digital, dia boleh rujuk dekat sini. Ini. So ini. So ini data-data invoice ni. So ini ialah invoice digital lah. Selain dapat apa ni, kalau dia nak kita beli WhatsApp, itu pun digital juga, tapi tersimpan dalam WhatsApp. Kalau dia nak data dia orang melalui Surf app, dia boleh download Surf app tu kemudian. So maksudnya kita boleh galakkan dia orang untuk download Surf app kemudian selepas servis lah, selepas dia bayar lah. Okay. So okay. So itu cara untuk customer tengok data dia orang melalui Surf app lah. Okay, yang dalam kalau kita tengok dekat Sfera Auto, kita tengok kat bahagian customer list. Dekat sini data-data yang kita dah simpan. Kalau pelanggan tu kita tak simpan nama, dekat sinilah. Okay. So kita tengok kat sini view invoice, ni invoice yang kita record tadi. Kalau kita tekan view more, kat sini kita boleh nampak dia punya history. Okay. Ni motor ni Honda Y50 ni, Y-Suku tu dekat situ. Ini sejarah dia lah. Okay. Kita boleh tengok kat sini. Berapa banyak dia spending, boleh nampak. So ini antara data-data yang saya dah record lah sebagai contoh. Okay. Seterusnya dekat sini ada bahagian expenses juga. Tuan-tuan boleh explore macam nak record expenses ni, boleh tekan add purchasing kat sini dan explore macam nak record data expenses kat sini. Kalau ada feedback, ada cadangan, boleh beritahu saya. Ada soalan ke, boleh tanya saya. And then loyalty program tuan-tuan boleh explore juga. Okay. Dan last kali dekat bahagian ni lah, macam mana rupa sales report ataupun customer report. Untuk malam ni saya tunjuk je macam mana rupa bentuk customer report ni. Sebagai contoh saya ambil record daripada bulan 11 tahun lepas sampai bulan Januari. Okay. Tekan export report. Kita boleh buka je Excel ni. Okay. So ini rupa Excel yang kita boleh download. Ada 14 customer, ada total item, ada 10 kereta, ada total sales ada hampir 17,000. So kat sini customer detail. So ini boleh print out secara physical lah. Okay. So ini rupa bentuk apa ni customer details lah untuk tuan-tuan rujuk secara physical. Okay. Okay, setakat yang saya present ni, kalau ada persoalan boleh tanya saya. Okay, so untuk demo itu je saya nak tunjuk malam ini. Of course kita ada banyak lagi feature yang kita nak perkenalkan, tapi for now saya terangkan ini sahaja untuk tuan-tuan. Kalau ada persoalan boleh tanya. Okay, so apa lagi yang kita nak cuba tawarkan pada workshop. Sebagai contoh, kita boleh iklankan workshop tuan-tuan melalui sosial media kita. Macam contoh kat sini, kita pernah iklankan untuk workshop Tuan Khairul, COC Auto dan Bumi Ria Motorsport di Banting. Ini antara yang, Bumi Ria ni antara yang terbaru. Okay. Dan of course, saya sendiri pun ada turun untuk buat lawatan di bengkel. Macam contoh, sebelum ni saya ada turun di belah utara sebab ada program dengan agensi kerajaan. Saya ada jumpa juga wakil Istaya Maju di masa di program agensi kerajaan tu. Cuma saya sempat curi masa nak pergi ke workshop Tuan Khairul di Ipoh, tapi sayangnya masa tu
atau Carol ada ada hal tak, jadi tak sempat nak visit lah. So ini antara workshop-workshop yang saya dah visit sebelum ni. Ada yang di Johor, yang bawah belah kiri ni, ini workshop motor, Five Garage, yang lain semua workshop kereta. Okay, di Johor, di Selangor ada, di Perak lah. So okay, setakat yang saya present setakat malam yang setakat sekarang ni, tuan-tuan ada persoalan tak? Kalau ada persoalan boleh tanya. Okay, kepada tuan-tuan yang belum register, berminat nak register, nak explore sistem Sfera Auto ni, boleh berdaftar Sfera Auto ni sama ada di website surf.my/business ataupun scan je QR code ni. Okay, saya akan letakkan di ruangan komen apa website ni, jap ya. surf.my/business. So ini website untuk pendaftaran. Okay, surf.my/business ataupun boleh je scan QR code ni untuk terus ke page pendaftaran. Tuan-tuan ada persoalan ke yang ingin bertanya? Kalau boleh bertanya, saya cuba jawab malam ini. So itu dua ekosistem surf yang kita bangunkan lah. Satu surf apps dan kedua ialah Sfera Auto lah. Sfera Auto tu ialah produk utama kita lah untuk tuan-tuan explore dan pakai. Okey. Alright, saya nampak dekat sini kat ruang komen macam tak ada persoalan. Okey, tak apa. Kalau tuan-tuan tak ada persoalan sekarang, boleh bertanya saya. Okey, Jofa AutoCAD. Dalam situ ni ada tak data sekali dengan expenses harian, contohnya pembelembaran, spare part dan lain-lain. Untuk sekarang kita tuan-tuan boleh record expenses untuk purchasing ataupun barang-barang spare part lah. Tapi untuk record macam petty cash, for now belum ada yang bahagian itu. Sebab kita yang bahagian tu kita akan expected this year akan ada untuk sistem untuk accounting, untuk inventory, yang itu akan ada. Kalau untuk pembelian spare part ni boleh record dalam bahagian expenses. Bahagian expenses, purchasing. Ada soalan lain ke? Terima kasih Tuan Jo daripada Jofa AutoCare. Okey. So kalau tuan-tuan masih ada persoalan ataupun nak explore sistem tu dulu, boleh explore sistem tu. Kemudian nak bertanya dekat saya secara email ataupun nombor telefon, boleh contact saya di nombor ini. Saya akan share di ruangan chat juga supaya tuan-tuan boleh bertanya kepada saya. 07-642-3247. Dari segi follow up customer, secara blast auto kita WhatsApp atau mesej sendiri. Okay, for now secara manual, tetapi kalau mereka download surf apps 2 minggu sebelum dia punya next due date tu, akan ada satu notification untuk diorang. Supaya diorang tahulah diorang perlu servis kereta tu. Okay, saya pergi page ni. Kalau yang masih berminat untuk register, boleh terus scan QR code ni ataupun tekan je surf.my/business. Ada soalan lain ke? Terima kasih pada yang bertanya kepada saya malam ni. Kalau ada, saya masih lagi buka peluang untuk tuan-tuan bertanya. Okey.
Kalau tak ada persoalan lanjut, boleh rujuk dekat ruangan chat. Saya ada tinggal nombor telefon saya kat situ. Tuan-tuan boleh, apakah kebocoran maklumat mudah berlaku melalui sistem ni? Okey. Macam saya cakap, kita ialah satu syarikat yang fokus utamalah pada data. Kita tertakluk kepada PDPA ataupun Personal Data Protection Act. So dekat situ kita maklumlah untuk concern yang macam ni, kita memang maklum, tetapi kita memang tertakluk pada PDPA lah. Untuk pengiraan komisen pekerja, ada sekali tak dalam sistem ni. Komisen pekerja tu kita dah dalam pipeline kita. Jangkaan nak siap tu nanti saya akan info, right? Tetapi itu akan ada untuk komisen pekerja. Itu dalam untuk bahagian HR lah. Okey. Adakah sistem ini sesuai dengan yang ada lebih satu cawangan? Yes, sesuai. Kalau ada 2 cawangan, boleh buat 2 account, 2 registration. So cawangan pertama ada account yang ni, cawangan kedua ada account ni. Boleh untuk lebih satu cawangan sesuai. Alright. Baik, kalau tak ada persoalan lain, saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir malam ni. Yang bertanya pun saya ucapkan terima kasih. Kalau tuan-tuan nak explore sistem ni, boleh explore je dan boleh bertanya kepada saya kemudian lah. Saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Khairul, Tuan Ismail pun join malam ni sudi luang masa. Mungkin ada kata-kata akhir daripada Tuan Khairul ataupun Tuan Ismail? Cik Hafiz, kita bagi laluan kepada pengurusi untuk Boleh? buat sesi pengulungan, dan sebelum kita berakhir tu kita ambil sesi bergambar dulu. Boleh. Untuk kita on kamera masing-masing selepas sesi pengulungan daripada pengurusi. Baik. Okey, terima kasih kepada Tuan K. Terima kasih juga kepada Encik Hafiz yang telah berkongsi kepada kita malam ni. Sahabat-sahabat usahawan otomotif negeri Perak, insya-Allah sebenarnya program ataupun tentang SURF, pengenalan tentang SURF ni dulu dah pernah kita buat. Cuma secara nak dapat